Assalamualaikum, salam Sabtu. Hari ini 5 Disember 2020, 3.45 minit petang. Okey, saya nak buat sedikit, kita buat ulang kaji sikit sebab sekarang dah masuk Disember. Kalau masih ingat, saya pernah tunjuk saya buat video dipanggil watchlist ikut sentiment pada 14 November, dan kita gunakan share investor untuk scan, di mana kita mengambil 5 November yang ada kemasukan volume sebagai kita punya guide ataupun paksi cerita yang sekarang, kejadian dah berlaku sekarang, tapi kita menggunakan 5 November sebagai, dia sebenarnya banyak hari lah. Saya dah cerita dalam video tu pun, dia ada banyak hari yang nampak boleh masuk, tapi obviously yang saya nampak lebih kurang 5 hari bulan lah. Yang banyak ada juga 4, ada juga 3, ada yang 1 hari bulan, ada yang 30 sebelum tu lagi, bulan sebelumnya, ada yang selepas 5 hari bulan. Tapi untuk video yang saya buat, saya memilih 5 November. Jadi kalau kita cuba ulang kaji balik, di biji screener kita ambil, saya kena kira balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okey, 21 ke belakang. Saya masih kekalkan, alamak. Okey, sambung balik. Keyboard ni dah. Tak boleh juga. Okey, 0.2. 21 kena lepas sebab saya nak cari yang boleh masuk pada 5 November. Lain-lain ni sama, dan kita fokus pada syariah saja. Okay. So kenapa tujuannya dibuat? Supaya kita lepas ni, memang kita nampak sekarang ni ada kenaikan, contoh macam Jaya Tiasa ni kan. Tapi kita kalau boleh nak tengok permulaan dia naik, kita nak belajar sampai kita nak tengok permulaan dia naik, macam mana bentuk dia buat, macam mana volume tu masuk, dan bila ada kenaikan boleh masuk, kita nak minta dia turun lagi ke bawah ke, atau kita nak minta dia terus naik ke atas. Of course lah, kalau kita boleh membeli saja, kita lepas ada boleh masuk ni, kita nak dia boleh masuk dan breakout ni untuk dia bergerak lah. Cuma kita dalam saham ni, kita melayan hari per hari, jadi dia punya naik tu memang orang kata lambat. Tapi lambat, biar lambat selamat lah. Okay, kita tengok satu-satu. Saya rasa kalau setting yang masih sama, kita akan dapat yang sama juga. Saya tak ingat video yang lama tu berapa banyak keluar, tapi saya rasa akan dapat result sama. Macam date ni 5 hari bulan. Kita tengok F1Con. So 5, saya buat video tu 14 hari bulan, tak salah saya 14 hari bulan. Waktu cuti jugalah 14. Jadi kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke belakang. So kalau kita tengok F1Con, harga close dia sekarang ni baru dah lepas sebulan, baru nak berada di atas close. Maknanya dia tak berapa, dia tak kuat sangat. Ya ke? Saya salah hari. F1Con itulah 5 bulan dia tak sangat. Tapi XRB 5 hari bulan, so ni harga tertinggi, close kat sini, harga tinggi sini. Kita nampak ada kenaikan lah. Memang masyuk. AME stok besar-besar ni mungkin ada kenaikan, so kita ambil yang paling tinggi, aras tertinggi, dan masih lagi meneruskan kenaikan buat masa sekarang. Dan Encom LB tak ada. Ini sama geng dengan K1 dengan Kenga lah. Melintang. Okay, dan kita kena tengok juga kenapa dia melintang. Mungkin sebab dia masih dalam keadaan sideways kan. Jadi kalau next time kita jumpa cat-cat yang macam ni, mungkin kita boleh tolak tepi dulu ke, asingkan dulu ke. AWC ni saya ingat saya pernah sebut 5 hari bulan. Okay, here. Okay, 5 hari bulan. Okay, dan dia ada cerita lah QR nak keluar waktu tu. Dan ada beberapa kontrak air dia dapat tu.
Tapi bayangkan dari sini 5 hari bulan sampai sini waktu tu kita tengok dan dia naik. Untuk cerita di atas ni, kalau kita trade berdasarkan cerita, lepas tu kita punya shock, beli, ya, cerita dah keluar. Dia kalau boleh bila trading ni tak ada cerita tu bagus, tapi langsung tak ada cerita pun tak bagus. Tidur lah kan. Cuma kita boleh rasa benda tu naik, tiba-tiba cerita keluar. Kita punya gairah patutnya masa di bawah, dan masa cerita tu keluar, kita mungkin dah boleh ambil. Kalau tak ambil semua profit pun kita dah boleh kurangkan sikit lah, sebab cerita dah tak ada. Kalau kita beli yang stok yang tak ada cerita pun payah juga kalau dia tak start naik. Tak ada siapa katanya senang saham. Betul lah, saham tu senang. Tapi kalau kita belajar, kita rajin, dan kita cuba kita peka saham ni, ataupun terutama saya lah yang menunjuk ni banyak menunjuk kepada chart saja ataupun fokus pada teknikal. Kita sebenarnya belajar benda yang kita ingat, benda-benda yang pernah berlaku, dan mungkin benda yang berlaku tu mungkin akan berlaku lagi. Tak guna kita beli syarikat lah yang bagus. Ni kadang orang marah jugalah. Yang bagus tapi tak ada minat orang nak beli dia. Kalau dia tak ada minat orang beli dia, kita akan terbenam je lah kat situ, sebab tak ada minat kan. Dia tak bergerak. Tujuan kita beli memang nak untung. Takkan suka-suka kita beli saham. Okay lah, aku suka kau, aku beli saham kau. Tak ada kan. Siapa saja beli saham mesti dia ada tujuan di masa akan datang. Sama ada dia nak dividen ke, dia nak bonus ke, dia nak apa ke, dia nak jadi majority shareholder ke, dia nak melalak dalam waktu meeting ke, baling-baling kursi. Itu dia mesti ada tujuan dia kenapa dia beli sekarang. Dan selalunya orang beli murah jual mahal, ataupun jual kemudian. Tak adanya suka-suka beli mahal-mahal, lepas tu orang nak untung lah. Senang cerita nak untung. 5 November untuk Binacom, baru dalam tempoh sebulan naik dia tak banyak. Kadang kita boleh patah balik ke belakang, kita tengoklah chart dia, sebab apa dia tak bergerak lagi. Mungkin cerita dia belum sampai. Saya laju-lajukan sikit lah, sebab ada beberapa benda yang kita akan nampak memang gerak laju. Contoh macam Bintai ni, cerita pasal vaksin, goreng dulu kau-kau. Tapi yang ni memang syok lah, sebab dia menaik kan, berbanding yang tadi, yang atas-atas dia tadi. So ni Bintai, yang atas-atas tadi kan macam dia nak pergi tak kan. Dan saya cepatkan sikit, BB Plan, walaupun CBO kita naik tinggi, kalau kita perhatikan kat sini memang kenaikan dia tak berapa macam pergi sangat lah. Tapi kalau kita patah balik dari belakang, daripada bulan Mei, Mac itu hari dia memang nampak kenaikan signifikan naik ni, daripada 20 sen sampai 60 sen ni. CMSB. So semua ni daripada 5 hari bulan. Tak payahlah awal-awal 5 hari bulan kat mana, sini. Ni. Ni kawan kita yang lukis ni. Sekejap saya padam sekejap. Tak apa, nanti kita boleh tak biar save. So, dari 5 hari bulan 7 je naik. Ini yang sonok. Tapi biasa cerita sonok kita dapat kat atas ni. Siapa nak cerita kat sini? Ada orang cerita. Kalau tengok dekat review idea tu, kebanyakan ada juga yang akan cerita yang bawah-bawah ni. Tapi biasalah, kalau kita jenis nak naik, kita cuma sedar waktu bila, waktu sini je lah. Waktu macam ni. Yang bawah-bawah ni kita mungkin tak berapa nak sedar. Kan bukan tak sedar, perasan, tapi nak lah. RM10 mahal lah. Tengok sekarang dah RM90. Kan tak tahu yang mahal. Dulu kata mahal, RM10 mahal, sekarang dah RM92. Sama macam Solution. Waktu dia RM30, lepas dia dah halal tu kan dia canak naik. Lepas tu kata mahal lah ni RM30. Kali naik sekarang ni sampai RM8 kan. So yang kata mahal tu siapa? Kita cakap mahal berdasarkan kita tahu ke benda tu mahal, ataupun kita hanya gunakan
kita punya perasaan saja yang kata dah mahal. So cepat kita buat itinerary kat sini kan. So naik sikit turun, ada naik sikit lah. Tak adalah naik sikit tapi banyak juga. Jadi saya tunjuk benda-benda yang menarik. Crash Builder, saya ingat lagi Crash Builder kata kalau cat dia macam ni, dia jenis rongak-rongak ni kan. Kalau minat kalau minat lah kan. Sebab dia kalau macam ni biasanya sama ada dia ringan, terlalu ringan, ataupun ada yang penjaga dia lah. Penjaga dia tak belum baik hati lagi. Tak semua yang menuju kenaikan, tapi masih sepandang saya kebanyakannya masih lagi belum turun lebih rendah daripada 5 hari bulan punya candle yang ada boleh masuk ni, ataupun yang bertanda titik-titik ni lah. Cuba kita tengok sekejap, ada tak yang menurun. 5 hari bulan Destiny tak ada turun. Delium 5 hari bulan sini tak ada yang menurun. Okay, EcoVest pun tak ada menurun. Okay, Antex 5 hari bulan sideway breakout naik. FGV 5 hari bulan kat sini tak berapa pergi. Kita tengok belakang. Sebab dia dalam sideway. Focus P, so 5 hari bulan mana, 5 bulan sini sideway, ada pergi, dia cerita nak pergi bond issue kan. GBG, so tak ada menurun. Adalah sikit dia bagi kaki lah. Kejam jugalah dia ni. 5 bulan dia bagi kaki, close di bawah, tanda merah, jual, naik balik. Ini konsep re-entry lah. Saya sendiri pun masih fail lagi dengan konsep re-entry. Lepas jual nak re-entry balik tu, Allah. Yelah, kita dah beli, sekarang kita beli kat atas. Modal berapa je, bila dah tolak lah, katalah turun macam ni 10% lah kan. Tinggal berapa je. Bila berapa je tu kan nak beli, alamak. Sebab masa tu kita tak, katalah nampak macam ni je, nak beli ke tak, tak payahlah. Lepas tu bila dia naik sepacak, alamak dah tinggi. Lepas tu dia punya alamak konsep re-entry. Saya fail bila benda-benda yang saya fail ni, kadang saya kurang nak bercerita. Dan nak buat apa kita cerita benda yang kita pun tak expert kan. So GDB 5 hari bulan, dia menunjuk QR dia. Okay, George Scan 5 hari bulan naik kan. Kalau ikut ni kita nampak banyak construction lah. So, ni 5 hari bulan GLC turun, tak turun pun daripada bawah 5 hari bulan, masih lagi. Goodway ni kot turun 5 hari bulan. Ya, Goodway turun 5 bulan tinggi, dia ke bawah. Ada jugalah yang menurun. So tapi hari tu pun dah diceritakan juga, tengok video lama tu, Goodway tu. Teknologi Gritech dia sideway, sepanjang sebulan ni sideway. Nampak gaya dah 2 kali dah ni, merah-merah ni. Tapi kita kena tengok, kalau kita pandang sudut kat sini je 5 November, sekarang kita terlupa kalau kita tengok dia ni, berapa jauh dah dia rally. Apa salahnya kalau dia nak turun? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Takkan kita nak marahkan, oi kenapa sang kau turun, aku beli kau turun. Memang lah, tah dia orang nak ambil profit. Dan saya rasa kebanyakannya tak menurun lah daripada 5 hari bulan tu. Tapi ada jugalah mangkuk iron kan, macam K1 ni, tengok jugalah. Saya rasa dia dah atas purple line ni. Hopefully dia mampu buat support kat sini lah. Dia pun nak jual vaksin juga. Itulah hari Isnin ni yang melompat kejap. Tongong tu. Dan steel, yalah, construction normally dengan steel yang tak kita rasa macam tidur. Dan terus naik. Ni saya ambil cuma 5 hari bulan ni, saya tak ambil ke belakang. Saya ambil 5 hari bulan je dulu. Mountain tak bergerak, sideway. Mr. DIY 5 hari bulan kat mana? Sini naik, sideway,
dah naik. Ni mungkin nak buat flag MSM 5 hari bulan. Saya so MyG itu hari dah bagi tahu apa jadi kalau dia break atas ni. Dia jadi apa? Dia jadi Tarzan lah. Bila cerita baik dia keluar? Waktu semalam lah. Betul tak? Kenapa berita baik tak keluar kat bawah ni? Kalau berita baik keluar kat bawah ni, dia tak sempat naik, oh rugi. Baik dia kasih naik atas waktu dia dah ringan kan. Kan sini berat. Bila stok tu dah breakout, selalunya yang floating tu jual tu dah kurang kat atas. Sebab tu kita nampak candle tu panjang-panjang kan. Lagipun orang start nampak, baru nampak, buka lah cerita 52 week high, apa high lah apa semua. Amboi kosong banyak Kita jangan cerita kat sini, kita cerita 5 hari bulan ni. Jangan cerita kat 5 hari bulan, kita cerita yang saya tunjuk 14 hari bulan. Cukup tak? Cukup tak? Sini sampai sini. Cukup tak? Oh, kalau RM1.40 waktu tu mahal, RM1.80 ni nak kata apa? Itu saja. Rasanya 5 hari bulan sama Aidin. Dia nak turun. Ada masalah dia nak turun? Tak ada masalah. Okay lah, saya nak tamatkan video kat sini. Jadi kesimpulan video hari ni, harga tu memang akan bergerak dulu sebelum berita muncul. Jadi kalau kita memang memandang chart saja dan kita nampak kemasukan volume ataupun nampak benda-benda menarik, ataupun lah kalau gunakan signal-signal dalam trendband cycle ke, trendband guide ke, ataupun buat sendiri signal total breakout ke, apa-apa ke, breakout downtrend ke apa, waktu permulaan ni kalau nampak kan, dan kalau kita baca-baca sikit lah cerita dia dan fokus. Macam ni ada 105 ni, tak mungkin kita nak beli semua. Lepas tu saya pun tak berani nak cakap sepanjang sebulan ni takkanlah tak ada yang untung kot. Ni orang kata baling ni mesti kena ni kan. Tak ada. 105 ni tantang kita beli yang 106 yang mana tak jalan. Ataupun tadi kita nampak good way kan. Betul tak? Nampak good way. Banyak-banyak ni semua, saya kata semua naik, good way tak naik. Good way itulah yang kita beli. Biasa tak macam tu? Biasa. Cerita ni menarik masa bila? Masa ni. Oh lupa. Kalau sama Aidin, okay, ini saya tunjuk share investor lah. Kalau kata pakai trendband cycle, saya nak buat video lagi tapi belum datang mood lagi. Saya rasa ingat ada 2 lagi video lah untuk habiskan siri trendband cycle tu. Video yang ke-9 nanti cerita mungkin pasal cerita yang signal yang mana belum saya sempat cerita. Macam inside bar, lepas tu candle kuning tu. Sebab kuning tu baru lagi, jadi saya baru nak cari dia punya cerita dia. Saya dah ada dalam kepala apa cerita nak buat. Saya mungkin masukkan dalam video 9. Dan juga mungkin video 10 tu dia punya penamat. Dalam penamat tu saya akan cuba fokus terus pada tips ataupun trik. Contoh macam apa nak buat dengan trendband cycle, macam mana nak jaga stop loss, apa nak buat. Nantilah saya akan cerita dalam tu, lebih kepada tips dah. Untuk itu dalam video yang ke-10. Sabar. Saya ada mood, saya buat. Saya tak ada mood, saya malah nak buat. Contohlah, saya bagi satu contoh lah, tips. Kemungkinan saya akan cerita dalam video ke-9 tu nanti. Okay. Selalunya kalau kita nampak chart tu, kalau dia dah sampai target, ada 2 kemungkinan. Dia akan sideways selepas tu, kemudian turun, ataupun dia teruskan kenaikan. Sebab tujuan saya buat ni untuk orang kata swing yang bertarget. Jadi bila sampai target tu, bolehlah orang kata ambil profit, sama ada nak separuh ke, nak ambil semua ke. Dan saya dah bagi tandakan yang kuning ni ya. At least kalau kita ada trading yang macam ni, memang orang kata tak dapat banyak swing dari bawah sampai atas.
Tapi at least kita nak konsisten dia lah. Kalau kata setiap kali kita trade kita boleh dapat 10%, 15% every trade, consistent every month, it's okay. Lepas tu kita boleh tambah modal kan. Sebab apa? Kita yakin kita punya trading plan tu boleh dapat antara 10 ke 15, baru kita boleh tambahkan modal. Ini kalau kata trading plan pun kejap 100%, lepas tu 3 bulan 4 bulan semua rugi. Susah. Berapa banyak modal nak pakai. Nanti saya akan cerita dalam video terakhir. Dan saya pun trading view ni pun kalau perasan dah update. Dah aktif balik lah. 2-3 hari ni saya punya account dah tak diteruskan. Trading view tak teruskan program yang macam biasa. Saya guna ni percuma. Saya dapat percuma. Tapi bukan percuma. Saya kena buat trading idea. Jadi selagi trading view bagi saya guna tanpa saya keluarkan duit, dah continue yang macam dulu punya program, saya akan buat trading idea macam biasalah. Tapi kalau dia dah start kata okey lah, kita dah tamat dah 3 tahun dah, saya pun dah tak suka dengan awak lah apa semua kan. Yelah, dia pun dah sekarang dah ramai orang yang buat kan. Jadi kalau saya tak ada pun trading idea tu tetap banyak orang buat. Kalau dia kata sampai tahap tu dia kata tak perlu dah, dia orang tak nak continue, okay, saya akan stop. Dan saya takkan lagi buat macam mana saya buat sepanjang 3 tahun ni. Dan saya akan ikut suka hati saya lah. Kalau saya nak share, saya share. Kalau saya free, saya share. Kalau saya tak suka, senang cerita, takkan dapat lagi lah seminggu 5 idea minimum, ataupun 5 cerita melalut ni kan dalam seminggu ni. Okey lah, itu saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye.